Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 28 Julai bersama saya Fazila Mustafa dan jurubahasa isyarat Amshar Zamani. Berikut tajuk utama malam ini. Sihab cuba sebar ajaran di Sarawak. Juga jualan ramah cecah RM50 juta. Umat Islam diingatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan individu yang mengaku diri mereka ahli sunnah wal jamaah kerana ada yang didapati cuba mengkafirkan umat Islam lain. Penasihat Agama Presiden Mesir Dr. Usama As-Said Al-Azhari berkata golongan terbabit menyesatkan umat Islam dengan ilmu agama mereka yang cetek. Maka saya memberi warning kepada kalian semua tentang pemikiran ini. تحذيرا بليغا Peringatan yang sangat-sangat kuat. لأنه ليس فيه أدنى علم ولا تحقيق Bahawa mereka ini sebenarnya tak ada ilmu sama sekali. بل غاية أمرهم Paling tidak pun كلمات مقتطعة من كلام أهل العلم mereka adalah kalimat-kalimat yang dipotong daripada ahli ilmu sebenarnya يلبسون بها على عامة الناس dan dihiaskan untuk menipu orang lain ويوهمون أنهم علماء dan seorang orang memberi gambaran bahawa mereka itu ulama. وهم أبعد ما يكون عن العلم. Hakikatnya mereka jauh daripada ahli ilmu. Beliau berkata demikian pada Majlis Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah siri keempat di Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar. Menurut Dr. Usama, tajuk perbincangan majlis itu berkaitan Ahli Sunnah wal Jamaah sangat penting kerana makin ramai umat Islam yang kurang ilmu agama Islam mengkafirkan orang Islam. Malah katanya, para ilmuwan Islam di Universiti Al-Azhar turut memberi peringatan mengenai bahaya golongan terbabit yang hanya mempunyai sedikit ilmu agama. Tegas beliau, perkara yang menjadi kebimbangan ialah mereka membaca Al-Quran namun menzahir dan mentafsirnya secara salah dan bukan berdasarkan ilmu. Katanya disebabkan kejahilan dan ilmu yang sedikit, golongan terbabit dengan mudah mengaku diri ahli sunnah wal jamaah. Dr. Usamah berkata, golongan terbabit boleh digelar golongan ekstremis kerana cuba menerapkan fahaman buruk kepada masyarakat. Justeru, ujar beliau, golongan yang terpesong tersebut juga wajar dihindari. Majlis Islam Sarawak berjaya mengesan cubaan untuk menyebarkan ajaran sesat di Sihab ke negeri itu. Perkara itu disahkan yang di-Pertuannya Datu Misnu Taha selepas menyambut ketibaan jemaah haji Sarawak pada Jumaat. Pun begitu katanya, cubaan ini telah berjaya dikawal melalui pemantauan rapat oleh Jawatan Kuasa Khas Majlis. Setakat ini, kita telah berupaya mengawal. Tuan-tuan, seandainya pihak media ada laporan berkenaan, maklumkan kepada Jawatan Agama, kepada pengarahnya supaya dia memantau. Dan setakat ini saya rasa kita mengawal. Dengan sebab itu, apa jua yang kita dengar, ada yang mereka cuba nak menyebarkan bukan tidak baik di sini, kita kawal sebaik-baiknya. Alhamdulillah setakat ini terkawal. Beliau turut menyeru agar masyarakat tampil membuat laporan polis atau kepada pihaknya sekiranya terdapat aktiviti-aktiviti berkaitan sebarang ajaran sesat. Terdahulu, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak memutuskan fahaman yang dibawa Suhaini Muhammad atau Sihab sebagai sesat. Fahaman yang mendakwa Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan serta tidak berjantina adalah menyeleweng daripada ajaran Islam. Ajaran tersebut malah mengeksploitasi elemen agama secara berlebihan terhadap produk-produk dikeluarkan seperti minuman kesihatan di laman Facebook Sihab untuk menarik minat orang membelinya. Selain itu, baru-baru ini, 2 video tular di media sosial memaparkan beberapa individu secara terang-terangan mengungkap kenyataan menyeleweng ajaran Islam yang dipercayai pengikut fahaman Sihab. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar menegaskan bahawa JAKIM sedang bekerjasama dengan pensyarah kanan Jabatan Sains Kemanusiaan Pusat Bahasa Moden dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang UMP Dr. Mahyudin Ismail bagi mengkaji bahan kandungan yang ada di dalam air Sihab bagi memastikan air itu tidak mempengaruhi mana-mana pihak. Minta bantuan dia sebab kita sekarang ni ada isu berkaitan dengan minuman Sihab tadi tu. Kita bimbang, takut wallahu a'lam. Kemungkinan air tadi tu ada mempengaruhi. Jadi saya telah minta bantuan
Profesor Madya Dr. Mahyudin sebab dia ada menulis PhD dia dalam bidang sihir. Jadi kita nak tengok sejauh mana kajian dia nanti dengan kerjasama JAKIM, dan saya dah minta Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Hakimah, untuk liaise dengan Profesor Madya Dr. Mahyudin ni untuk buat kajian tentang air tadi tu. Tambahnya, beliau juga telah membuat pertemuan bersama Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fadzil dan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memastikan setiap hantaran yang dibuat diturunkan dan tidak mudah dipercayai oleh mana-mana pihak yang membacanya. Jabatan Perangkaan DOSM mengeluarkan 33 laporan dalam satu majlis pengumuman survey pendapatan dan perbelanjaan isi rumah 2022. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin berkata antara laporan yang terlibat adalah laporan survey pendapatan isi rumah Malaysia 2022, 14 laporan survey pendapatan isi rumah mengikut negeri dan daerah pentadbiran 2022, laporan survey perbelanjaan isi rumah Malaysia 2022, 14 laporan survey perbelanjaan isi rumah mengikut negeri dan daerah pentadbiran 2022. Selain itu, 3 laporan lain ialah laporan kemiskinan Malaysia 2022 dan laporan ketidaksamarataan pendapatan Malaysia 2022 yang diterbitkan buat julung kalinya, serta intisari pendapatan perbelanjaan kemiskinan ketidaksamarataan 2022 mendapati kadar kemiskinan di negara ini semakin berkurangan. Kalau secara umumnya, kalau kita lihat antara dua titik tempoh 2019 hingga 2022, 2020 dengan 2021 kita mengalami seluruh dunia keadaan ekonomi yang tidak baik, dan kita ada keluarkan dapatan misalnya pada tahun 2021 kemiskinan mencecah sampai 8%. Alhamdulillah, selepas kita bergerak ke hadapan dengan pembukaan ekonomi berdasarkan dapatan tadi, kemiskinan kita telah berkurangan. Sementara itu, laporan survey perbelanjaan isi rumah HES pula mengandungi maklumat berkaitan corak perbelanjaan penggunaan isi rumah di Malaysia. Bagi memberi perspektif yang lebih jelas, hasil kajian ini turut digarap dalam satu laporan intisari yang memuatkan semua analisis mengikut topik-topik terpilih. Berdasarkan laporan tersebut, pendapatan isi rumah penengah tumbuh sederhana 2.5% setahun pada tahun 2022 kepada RM6,338. Pendapatan isi rumah purata pula meningkat 2% setahun kepada RM8,479. 50 juta ringgit diperoleh melalui program Jualan Rahmah serta memberi manfaat kepada 2 juta rakyat di seluruh negara sejak ia dilancarkan pada Jun lalu. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Fuziah Saleh berkata rakyat Malaysia mendapat manfaat dalam program Jualan Rahmah menerusi 3 konsep, iaitu di dalam premis seperti pasar raya, premis luar dan secara mobile atau bergerak membabitkan kawasan kampung dan luar bandar. Alhamdulillah, rakyat Malaysia telah dalam lebih kurang 2 juta rakyat Malaysia telah mendapat manfaat daripada Jualan Rahmah dalam 3 bentuk itu dengan diskaun sehingga 30%. Ya. Dan manakala Jualan Rahmah bergerak pula ialah satu konsep yang baru yang kita lancarkan pada 16 hari bulan 6 sehingga kini sudah ada 331 Jualan Rahmah bergerak. Dia ada lori 10 tan, ada lori 5 tan, ada lori 3 tan. Tengoklah kampung tu. Jelasnya lagi, kelebihan pelaksanaan Jualan Rahmah secara bergerak ini lebih mobilisasi selain mampu dilaksanakan di beberapa tempat berbeza dengan konsep kedai cari rakyat. Melalui penganjuran program ini juga, ia dilihat memberi kesan positif yang membolehkan rakyat menikmati subsidi kerajaan dalam meringankan kos sara hidup rakyat. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Jualan Rahmah bergerak di perumahan Desa Darul Naim, Kota Baru. Sejak program Jualan Rahmah dilancarkan di Kelantan Jun lalu sehingga kini, jumlah keseluruhan pengunjung adalah lebih 56,000 orang dengan rekod jualan mencecah hampir 3.48 juta ringgit. Baik, selepas ini debaran pilihan raya negeri kian terasa. Alhamdulillah bertemu kembali. Esok secara rasmi bermula kempen pilihan raya negeri di Kedah dan 5 lagi negeri lain. Suhu politik di Kedah yang panas sejak beberapa minggu ini menunjukkan negeri Jelapang Padi itu akan menjadi tumpuan parti yang bertanding serta rakyat Malaysia. Lebih-lebih lagi, negeri itu dikenali sebagai swing state
yang mampu memberikan keputusan luar jangka. Bagi mendapatkan maklumat lanjut, kita berlintas langsung bersama wartawan Zaim Zamani di Alustar, Kedah. Zaim, silakan. Baik, terima kasih Fazida di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang Fazida cakapkan tadi, di mana esok secara rasmi akan bermula pilihan raya bagi negeri Kedah ini, dan pada 11 pagi esok akan berlangsungnya proses penamaan calon di Alustar, lokasi di mana saya berada ketika ini. Terdapat 3 DUN yang akan dipertandingkan bagi Parlimen Alustar ini, iaitu DUN Alor Mengkudu, DUN Sukamenanti dan juga DUN Kota Darul Aman, di mana bagi ketiga-tiga DUN ini pusat penamaan calon yang akan diadakan esok adalah di Dewan Kompleks Belia dan Sukan di Kedah ini, akan diadakan di lokasi dan tempat yang sama untuk 3 DUN ini. Dan saya kira untuk makluman, di Kedah ini banyak DUN-DUN yang akan menjadi tumpuan, kerana kalau kita lihat parti-parti yang bertanding membariskan calon-calon terbaik yang mereka ada. Kalau kita lihat gabungan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, mereka menggunakan calon-calon yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang politik. Kalau kita lihat, antara yang dipertandingkan ialah bekas Menteri Besar Kedah yang juga bekas Menteri Kabinet, iaitu Datuk Seri Mazli Khalid yang akan bertanding di DUN Pedu, manakala PHBN juga mempertandingkan Datuk Mahfuz Omar yang akan bertanding di DUN Alor Mengkudu pada pilihan raya kali ini. Dan kalau kita lihat, pesaing PHBN yang utama iaitu Perikatan Nasional juga mahu memberikan saingan sengit kepada PHBN dengan turut sama menggunakan calon terbaik yang mereka ada di Kedah ini. Dan kalau kita lihat berdasarkan pengumuman sebelum ini, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor antara yang tadi umumkan akan mempertahankan kerusi Jeneri. Selain itu kita lihat PN juga mencuba strategi menggunakan calon yang dikenali ramai pengundi-pengundi di Kedah ini, iaitu bekas pemain bola sepak Kedah yang juga bekas pemain bola sepak kebangsaan, saudara Badrul Bakhtiar, yang akan bertanding di DUN Gurun. Jadi itulah antara strategi-strategi yang digunakan oleh parti-parti yang bertanding untuk memenangi hati pengundi-pengundi di Kedah ini. Kalau kita lihat, saya kira ramai yang mungkin akan setuju Kedah ini merupakan antara negeri yang paling panas berbanding dengan 5 negeri lain yang akan mengadakan PRN bagi tempoh yang sama. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadikan negeri ini antara negeri yang menjadi tumpuan parti politik, orang ramai dan juga media. Kerana kalau kita lihat dari pengalaman pilihan raya yang lalu, Kedah ini sering memberikan keputusan di luar jangkaan. Jadi sebab itulah parti-parti yang bertanding mahu menggunakan peluang sehabis baik bagi menambah hati pengundi, bagi memastikan mereka akan dipilih rakyat untuk memimpin Kedah ini bagi tempoh 5 tahun yang akan datang. Kalau kita lihat dari sudut penganalisis politik juga, mereka menggelar Kedah ini sebagai swing state, di mana bagi mereka pengundi-pengundi di Kedah ini mereka tidak takut akan perubahan dan mereka berani memberikan undi ataupun mandat kepada mana-mana calon bertanding yang bagi mereka layak untuk memimpin Kedah ini dan membawa Kedah ini untuk lebih maju bagi penggal yang akan datang tempoh 5 tahun yang seterusnya. Kalau boleh saya kongsikan sedikit, saya tadi sempat juga bertemu dengan pengundi-pengundi di Kedah ini, yang mana saya agak gembira dengan jawapan mereka terhadap perkembangan politik di Kedah ini, dan kita harapkan mereka juga akan matang dalam memberikan undi pada pilihan raya yang akan datang ini. Kalau saya kira setakat itu dulu laporan yang boleh saya kongsikan dari Kedah ini. Kita kembali kepada rakan setugas di studio. Silakan. Terima kasih Zaim dari Kedah atas laporan itu tadi. Kita ke laporan seterusnya. Penyokong setiap calon dan parti politik diingatkan menjaga sikap dan mengelak provokasi bagi memastikan proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN berjalan lancar pada esok. Ketua Polis Kubang Pasu, Superintenden Rozi Abu Hassan berkata penyokong yang menyertai perarakan diminta mematuhi arahan terkini daripada pihak polis serta pihak berkuasa tempatan PBT. Bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar, polis telah mengadakan pertemuan bersama calon dan wakil-wakil parti politik bertanding. Saya mengingatkan supaya tidak ada provokasi yang boleh mengganggu-gugat ketenteraman awam sehingga menyebabkan pihak polis campur tangan. Semua terikat dengan peraturan dan undang-undang pilihan raya lah. Saya ingatkan semua terikat dengan peraturan dan undang-undang, dan pihak kami siap siaga dengan pegawai-pegawai penyiasat pilihan raya untuk menangani isu-isu yang timbul sepanjang tempoh tersebut.
Menurut Superintendent Rozi, tahap keselamatan dipertingkatkan. Berikutan terdapat bantahan daripada kumpulan parti yang bertanding yang tidak berpuas hati dengan calon yang diletakkan bagi Dewan Undangan Negeri Dun Kota Siputih yang mahukan pertukaran calon dibuat. Katanya kumpulan itu turut bertindak menurunkan bendera parti dan menutup pusat daerah mengundi PDM. Dia turut memberi amaran kepada penyokong parti supaya tidak sama sekali membawa dan menerbangkan drone di pusat penamaan calon. Katanya perkara tersebut telah dibincangkan dengan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR agar penggunaan drone tidak dibenarkan. Beralih ke Terengganu, 3 dun iaitu Kijal, Ru Rendang dan Dun Bandar menjadi perhatian bagi PRN kali ini. Pertembungan calon lama dan baru dari pelbagai parti pastinya mewujudkan persaingan sengit di antara mereka dan menjadi persoalan siapa yang bakal memerintah Terengganu. Darul Iman, perkembangan lanjut bersama PRN Terengganu. Kita bersama wartawan Hadizah Faisal. Silakan Izah. Sepanjang saya berada 2 hari di Terengganu ini untuk PRN Terengganu, persiapan sebelum penamaan calon pada hari esok, saya lihat kegiatan ataupun aktiviti persiapan begitu sederhana, tidak agresif, malah buat setakat ini tidak ada, alhamdulillah tidak ada pergelutan salah faham meskipun berbeza fahaman politik di antara penduduk di sini. Dan saya lihat juga sepanjang perjalanan jalan raya di tepi-tepi dan juga kawasan-kawasan yang dibenarkan, mereka telah pun memasang bendera daripada parti masing-masing, antaranya PAS, Pakatan Harapan, Barisan Nasional. Dan untuk hari ini, malam ini, saya ingin tumpukan kepada 3 dun daripada 32 dun di Terengganu yang menjadi perhatian buat masa ini. Antaranya kita ada Dun Kijal, Dun Ru Rendang dan juga Dun Bandar. Dan untuk kerusi Dun Kijal ini, Pengerusi Bersatu Terengganu Datuk Razali Idris dipilih sebagai calon PN yang mana akan menentang penyandang kerusi tradisi Pengerusi UMNO Datuk Seri Ahmad Said. Dan kalau kita lihat pada PRU ke-14 yang sebelum ini, beliau kekal mempertahankan kerusi Dun Kijal yang disandang sejak 1990-an lagi dengan majoriti 1,265 undi. Bagaimanapun keputusan pada PRU ke-15 tidak berpihak kepada beliau, iaitu di Parlimen Kemaman. Beliau tewas dalam pertembungan 4 penjuru di Parlimen tersebut dengan majoriti 27,179 undi kepada calon PAS C alias Hamid. Manakala kita lihat pula pada Dun Ru Rendang, seperti yang diramalkan Menteri Besar Terengganu sendiri, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar kekal dicalonkan untuk mempertahankan kerusi yang dimenangi pada PRU ke-14 sebelum ini. Dan beliau dijangka akan bertembung dengan saingan 2 penjuru menentang calon baharu dari Parti Amanah, iaitu Suhaimi Sulaiman. Dan kalau kita lihat juga pada PRU ke-14 sebelum ini, beliau memenangi kerusi Dun ini yang diambil alih daripada Presiden PAS sendiri, Tan Sri Abdul Hadi Awang, dengan majoriti 6,028 undi. Manakala di Dun Bandar kita lihat Dun ini akan berhadapan dengan saingan 3 penjuru. Itu persaingan sengit juga kita boleh lihat selepas PAS mengumumkan Ahmad Shah Muhammad sebagai calon yang akan bertanding di kerusi berkenaan dan bakal menentang calon BN iaitu Army Irzan Muhammad dan calon muda Lukuman Long. Dan sepanjang pemerhatian saya di Terengganu ini, saya lihat khususnya di kawasan-kawasan pinggir bandar, kebanyakan daripada mereka adalah petani dan juga nelayan, dan mereka ingin fokuskan adalah tampuk pimpinan yang akan datang memberi fokus kepada peluang yang lebih luas kepada pertanian dan juga perikanan, dan isu banjir dan juga air di negeri ini mereka mahu tampuk pimpinan akan datang memberi jalan penyelesaian untuk jangka masa panjang buat mereka. Dan saya kira sampai sini sahaja lintas langsung dari Terengganu. Kita kembali kepada Fazidah. Silakan Fazidah. Baik, terima kasih Iza atas perinciannya dan kita akan berehat seketika nanti. Serambi Mekah terus jadi tumpuan. Debaran PRN Kelantan makin terasa. Pelbagai harapan serta mandat diberikan rakyat kepada bakal pemimpin yang bakal menerajui negeri Cik Siti Wan Kembang. Rata-rata penduduk tempatan yang ditemui memaklumkan mereka hanya mahu yang terbaik mentadbir negeri Darul Naim itu. Kelantan diterajui Parti Islam Se-Malaysia PAS selama lebih 3 dekad. Dalam tempoh tersebut, banyak yang telah dilakukan kerajaan negeri dalam membangunkan negeri tersebut. Namun bagi sesetengah penduduk tempatan,
mereka mahukan lebih banyak pembaharuan yang dapat dilakukan kelak. Jelas mereka tidak kira parti mana yang mentadbir, tetapi nasib dan kebajikan rakyat Kelantan perlu diutamakan. Maksudnya sekarang ni kita tak kira lah pemimpin baru ke pemimpin yang sedia ada ke, kita nakkan satu pemimpin yang cakna pada rakyat. Cakna pada rakyat tu maksudnya yang ambil berat, ambil tahu tentang rakyat, kesusahan rakyat. Dan maksudnya dengan kita berniaga sekarang, maksudnya boleh support kita berniaga untuk meneruskan kelangsungan hidup kita. Jadinya kita minta pemimpin-pemimpin kita ni ambil prihatin kepada kita orang awam yang biasa ni kan. Itulah kita minta sangat. Sebab sekarang ni orang Kelantan ni dia berniaga banyak down. Pembangunan tu kalau boleh biar maju lah, betul-betul. Ya, isu-isu macam air Kelantan ni kan, isu air. Kalau boleh saya nak prihatin lah semua rakyat Kelantan ke, tak kira lah rakyat mana pun. Bangsa-bangsa Melayu ke Cina ke, sekira lah semua biar adil kan. Sementara itu ada juga yang mahukan perubahan dalam pemerintahan di negeri Darul Naim tersebut. Jelas mereka tempoh 33 tahun itu terlalu lama dan tiada banyak perubahan yang dilakukan. Justru mereka mahu memberikan peluang kepada pihak baharu untuk melihat sebarang pembaharuan yang dapat dilakukan semasa memerintah negeri itu. Bagi saya nak harap ada perubahan lah bagi kita negeri Kelantan ni. Macam tu je lah. Sebab kita ni kalau nak kira tidak ada perubahan sangat. Dari segi apa-apa sekalipun, dari segi pembangunan, dari segi apa. Kita ni terpenggil lah kalau nak kira. Negeri-negeri lain sudah ada semua. Meskipun terdapat perbezaan pendapat dan pandangan, namun hanya satu rakyat Kelantan mahukan pemimpin yang prihatin serta pantas dalam menyelesaikan isu-isu rakyat yang berbangkit. PRN Kelantan menyaksikan ramai wajah baru yang ditampilkan bagi setiap parti dan semestinya itu menjadi satu cabaran dalam meraih undi di kawasan DUN masing-masing. Jadi bagi mengetahui kehangatan PRN di Kelantan, bersama kita sekarang adalah wartawan Hanisa Hasanuddin untuk berkongsi keadaan semasa di sana. Silakan Hani. Terima kasih Fazida. Assalamualaikum dan selamat malam. 22 Jun lepas sah DUN Kelantan dibubarkan. Dan esok tiba hari penamaan calon bagi PRN Kelantan. Dan secara umum yang saya boleh kongsikan untuk PRN di Kelantan kali ini, Perikatan Nasional PN bertanding di kesemua kerusi iaitu 45 kerusi di mana 39 daripadanya adalah calon daripada Parti PAS dan 6 daripada Parti Bersatu. Dan untuk kali ini saya kira PN mengambil satu langkah yang cukup berani di mana mereka menampilkan sebanyak 23 calon baharu ataupun sebanyak 51.1%. Dan saya kira kalau ikut peratusan itu adalah salah satu peratusan yang cukup tinggi untuk mereka menaruhkan kemenangan mereka di Kelantan ini. Namun PN juga kekal meletakkan calon-calon, orang kata calon-calon lama di mana sudah pun bertugas selama 7 penggal, iaitu 6 di antara calonnya, 6 sudah pun bertanding sejak 1995 lagi. Antaranya adalah Menteri Besar Kelantan sendiri, Datuk Ahmad Yaakob bagi DUN Pasir Pekan dan juga timbalannya Datuk Muhammad Ahmad Abdullah bagi DUN Pancur. Dan meskipun dengan keputusan itu ada pihak yang mengatakan bahawa PN ini sudah pun ketadusan calon dan sebagainya, saya rasa itu tidak boleh diambil kira kerana seperti yang saya cakap tadi, peratusan calon-calon baharu sebanyak 51.1% itu adalah antara peratusan yang cukup tinggi. Baik, untuk Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional pula, PHBN akan bertanding sebanyak PH sebanyak 14 kerusi dan BN sebanyak 31 kerusi. Untuk itu ada pihak yang mengatakan bahawa PHBN ini sukar untuk mengambil alih gelombang hijau di negeri Serabi Mekah ini. Namun saya rasa itu tidak mustahil kerana saya sempat bertemu ramahlah dengan beberapa penduduk peniaga di sekitar Kelantan ini. Ada di antara mereka yang mahukan pimpinan lama untuk mentadbir kerajaan kerana untuk mentadbir negeri Kelantan ini kerana mereka berpuas hati dengan segala khidmat dan layanan kerajaan negeri Kelantan ini terhadap mereka di mana segala isu dapat diselesaikan dengan segera. Namun ada juga yang mahukan sedikit perubahan di mana ada tangan baharu yang memimpin Kelantan ini untuk membawa perubahan kepada pembangunan, peluang pekerjaan dan sebagainya. Baik, kalau kita tengok secara tradisinya Kelantan telah pun mentadbir negeri Kelantan ini PAS mentadbir negeri Kelantan ini selama 33 tahun. Dan adakah
akan berubah tangan ataupun tidak, sama-sama kita nantikan nanti. Baik, saya rasa Fazida itu saja perkembangan dari Kelantan. Dari saya di sini, itu kita kembali bersama rakan tugas di studio. Baik, terima kasih Hani atas laporan itu tadi dan kita akan ke berita yang seterusnya. Kerajaan tidak teragak-agak menyingkirkan mana-mana menteri atau pemimpin kerajaan daripada jawatan mereka serta merta jika didapati mengambil sumber kekayaan negeri atau negara untuk kepentingan peribadi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tidak akan membenarkan sebarang salah laku berlaku dalam kerajaan perpaduan. Beza terbesar ialah bahawa kerajaan ini tidak mengizinkan mana-mana menteri atau pemimpin kerajaan ambil 1 inci tanah kerajaan atau 1 ekar balak. Dilarang sama sekali, dan kalau berlaku itu mereka akan tersingkir dari jawatan mereka. Datuk Seri Anwar turut mempersoalkan kumpulan yang didakwa memperjuangkan Islam dan Melayu tetapi tidak bersuara dalam isu pengambilan sumber kekayaan negeri atau negara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Sentuhan Kasih Desa Terengganu di Kompleks Sukan Ketengah, Bandar Al-Muktafi Billah Shah di Dungun hari ini. Nasib Muhammad Hafizuddin Ismail yang terlantar sakit sejak 5 tahun lalu di rumahnya di Kampung Lorong Hajida, Kuala Terengganu terus mendapat pembelaan Yayasan Ikhlas. Kali ini Badan Bukan Kerajaan NGO itu menghulurkan sumbangan RM50,000 untuk kebajikan pemuda 21 tahun yang hanya seberat 10 kg dan menghidap 8 jenis penyakit kronik. Pengerusi Yayasan Ikhlas, Profesor Dr. Zainur Rashid berkata, jumlah itu merupakan sumbangan orang ramai di seluruh negara yang bersimpati dengan Muhammad Hafizuddin sejak kisahnya disiarkan Berita Al-Hijrah lebih sebulan lalu. Beliau berkata, Muhammad Hafizuddin menerima wang tunai RM5,000 selain bantuan pembelian lampin pakai buang dan susu khas selama setahun. Hari ini kami menyerahkan sumbangan sebanyak RM50,000 hasil daripada kutipan daripada orang ramai. Selain daripada katil hospital yang kita belikan, kita akan gunakan untuk membaiki pendawaian rumah ni yang sebenarnya telah terputus pada bekalan elektrisiti sejak setahun yang lalu. Satu pendawaian semula dan kemudian kita akan bina satu bilik khas untuk Hafizuddin yang akan dilengkapi dengan penghawa dingin ataupun aircon agar dia boleh hidup lebih selesa. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan replika cek bantuan berkenaan kepada bapa Muhammad Hafizuddin, Ismail Wahab 63 di rumah mereka hari ini. Profesor Dr. Zainur Rashid berkata Yayasan Ikhlas juga akan membiayai bil utiliti, ambulans, perkhidmatan jururawat khas dan guru agama untuk Muhammad Hafizuddin dalam tempoh setahun ini. Dalam pada itu, beliau yang juga doktor perubatan mengesahkan semakan dan pemeriksaan mendapati pemuda itu sebenarnya menderita penyakit Fanconi Syndrome. Jelasnya, penyakit yang jarang ditemui itu menyebabkan buah pinggang Muhammad Hafizuddin gagal menyerap zat dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan badan dan itu menyebabkan tulangnya menjadi rapuh. Dan Hafizuddin ni ada 8 jenis penyakit yang ada pada Hafizuddin. Sukar untuk saya explain satu persatu. Tetapi bolehlah kita konkludkan bahawa beliau ni sebenarnya mengidap satu penyakit yang kronik yang memerlukan rawatan dan juga penjagaan yang berpanjangan sepenuh masa. Selepas kunjungan yang pertama, rumahnya kelihatan lebih ceria dan menurut ayahnya mukanya mula berisilah, mungkin sebab dengan penjagaan makanan yang diberikan sejak sebulan yang lalu. Sementara itu, Ismail terharu ramai pihak termasuk Yayasan Ikhlas bersimpati dengan kesukaran dihadapi anak bongsunya. Sudah disiarkan oleh TV Al-Hijrah bantuan daripada orang ramai tidak putus-putus terhadap saya dan anak saya. Alhamdulillah, terima kasih. Yayasan Ikhlas juga terus membantu saya dengan membaiki rumah yang didiami sekarang ini. Alhamdulillah, terima kasih.
Orang ramai boleh terus menginfak pada bila-bila masa menerusi akaun Maybank tertera di atas rujukan Bantu Hafiz. Sumbangan juga boleh dilakukan dengan melayari laman web bantuhafiz.com atau menghubungi talian 019 611 5954 untuk maklumat lanjut. Selepas ini, Al Salim, simpanan selamat untuk barang emas. Ar-Rahnu Yapim dilancarkan produk baru iaitu simpan selamat Al Salim bagi memudahkan para pelanggan menyimpan barang emas mengikut piawaian mutu yang telah ditetapkan dengan mengenakan caj upah simpan secara harian yang berpatutan kepada pelanggan. Produk itu dilihat dapat mengurangkan risiko berlaku kes kecurian atau kehilangan barang kemas yang disimpan di rumah. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar, Ar-Rahnu As-Salim Yapim ini adalah platform yang paling selamat untuk menyimpan emas sekaligus memudahkan urusan pelanggan menyimpan barangan emas untuk menunaikan haji atau umrah dan melancong. Jadi mengambil kira kepentingan rakyat, kesusahan rakyat. Kalau dia nak dapatkan, nak simpan barang kemas dia tadi tu, maka Ar-Rahnu Yapim melalui produk As-Salim ini, menawarkan kepada rakyat dengan caj upahan harian yang agak minimum untuk mereka ni simpan barang-barang kemas diorang supaya terlindung dan terjaga. Jadi bila terlindung dan terjaga, bila satu masa tu dia nak pergi ke Mekah, nak pergi ke umrah, dia boleh datang ke Ar-Rahnu untuk cagar balik, ambil balik barang kemas dia. Pelaksanaan produk ini adalah di semua cawangan Ar-Rahnu Yapim Statik termasuk Ar-Rahnu Yapim Access Mobile. Barang emas yang disimpan dilindungi takaful sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Pada majlis pelancaran ini, Yapim juga meraihkan sebahagian pemenang kempen memacu kejayaan bersama usahawan, cagar dan menang yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dengan jumlah keseluruhan hadiah sebanyak RM55,000. 11 pemenang dipilih seluruh negara iaitu seorang pemenang bagi setiap pusat pentadbiran Yapim negeri. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Amsyah Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.